Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini bertujuan untuk memenuhi kursus peralatan dan fasiliti dalam sukan dan rekreasi. Kami dari kumpulan 11 ingin membentangkan tentang pelaksanaan pelan keselamatan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Aman Nu'man bin Muhammad Fatimi, Muhammad Azwan bin Razali, Adani Izlin binti Abdul Azim, Ain Najwa binti Yid dan Putri Husna Minani binti Abdul Sani. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah proses melindungi barang, orang atau tempat. Perancangan dan pengurusan keselamatan penting bagi menjaga barang-barang berharga yang dimiliki oleh sesebuah fasiliti supaya ia dapat beroperasi dengan berkesan. Kunci pengurusan keselamatan yang betul adalah kemampuan meramal sesuatu kejadian atau insiden. Ini adalah antara contoh aduan yang sering didakwa terhadap sesebuah fasiliti adalah seperti pencahayaan yang lemah, kerosakan atau kehilangan mentol, tiada kawalan akses dan pengawal terlatih dan pengurusan yang kurang baik. Seterusnya, latihan kaki tangan keselamatan mempunyai 4 fasa latihan yang harus dilakukan oleh anggota keselamatan, iaitu orientasi, kursus laman web, latihan berterusan dan latihan lanjutan. Untuk saiz kaki tangan keselamatan, bilangan anggota keselamatan atau pihak berkuasa mesti mencukupi untuk melindungi dan menyelesaikan sebarang gangguan atau masalah dari orang ramai. Seterusnya, teknologi yang digunakan pada Sukan Olimpik musim panas 1996, mereka menggunakan lebih 1,000 kamera video mengimbas cap tangan untuk pengunjung dan pengimbas kad pengenalan pekerja untuk membenarkan mereka memasuki kawasan fasiliti tersebut. Selain itu, pengimbas biometrik iaitu mengimbas tangan atau retina dan pengencaman wajah juga sering digunakan di stadium. Seterusnya, strategi keselamatan yang lain adalah dengan penggunaan haiwan seperti kuda dan anjing. Seterusnya ini adalah langkah-langkah pengurusan keselamatan. Yang pertama, merancang pengurusan keselamatan dengan betul dan teliti. Yang kedua, pengurus fasiliti perlu mengkaji risiko. Yang ketiga, mengenal pasti pelbagai risiko dan jenis kejadian yang paling berpotensi dan boleh berlaku. Dan yang keempat, pengurus kemudahan perlu mempunyai senarai risiko yang wujud. Dan akhir sekali, mewujudkan senarai yang komprehensif. Seterusnya, contoh senarai semak keselamatan dan kawalan orang ramai dalam merancang strategi untuk menyediakan persekitaran yang selamat. Antaranya, menyediakan keselamatan tambahan, menyediakan kursus latihan kecemasan, periksa posisi semua pekerja untuk memastikan mereka berada di lokasi yang betul, bekerjasama dengan agensi kerajaan yang bersesuaian, memastikan setiap pekerja memahami tugas dan tanggungjawab mereka dalam masalah keselamatan tertentu, memastikan kunci-kunci tertentu diberikan kepada orang yang sesuai yang memerlukan akses ke kawasan kritikal. Wajibkan usher untuk memerhatikan orang ramai dan bukan pada permainan atau acara. Mewajibkan semua pengawal keselamatan memakai tanda pengenalan yang sesuai seperti lencana atau kod. Periksa manual tindak balas kecemasan untuk memastikan ia tepat dan terkini. Dan akhir sekali, jalankan latihan keselamatan mock drill di lokasi fasiliti untuk menguji tindak balas masa dan ketepatan. Seterusnya adalah berkenaan dengan pengurusan tingkah laku. Langkah pertama dalam mengurus tingkah laku yang tidak betul memerlukan pengembangan komunikasi dan menguatkuasakan garis panduan bertulis. Pengurus perlu menyatakan tingkah laku dan tindakan yang dilarang, sebagai contoh merokok ataupun mengambil minuman beralkohol. Selain itu, hukuman dan denda perlu diberikan kepada individu yang melakukan perkara terlarang. Baiklah, mengapa perancangan pengurusan keselamatan itu penting? Ianya penting untuk mempersiapkan sesebuah fasiliti dalam mengatasi sebarang jenis kemungkinan yang mungkin akan berlaku. Sebagai contoh, perkara yang boleh dipersiapkan ialah pelbagai jenis senarai, daripada nombor telefon kecemasan sehingga ke senarai aset. Perkara ini boleh disediakan kepada pegawai berkenaan, termasuklah juga wakil insurans. Selain itu, perancangan luar jagaan dan perancangan susulan perniagaan dapat dihasilkan. Perkara ini merujuk kepada keperluan perancangan tersebut untuk dikembangkan dan diikuti oleh semua pekerja apabila berlaku sesuatu bencana.
Seterusnya mengenai pelbagai kebimbangan keselamatan di fasiliti. Kebimbangan tambahan yang harus ditangani oleh garis panduan keselamatan termasuklah pembangunan yang teratur, susunan tempat duduk, menyaring objek yang memasuki fasiliti, menindik individu yang kesan dari perbuatan haram dan lain-lain. Berikut adalah bencana Concert Who yang berlaku pada 3 Disember 1979 ketika kumpulan rock Britain The Who tampil di Riverfront Coliseum, sekarang dikenali sebagai Pusat Bank Warisan di Cincinnati, Ohio, Amerika Syarikat. Peristiwa ini telah menyebabkan tempat duduk umum diharamkan di beberapa kejuaraan Piala Dunia Bola Sepak. Di dalam insiden ini, 11 individu telah terkorban di luar pintu masuk Coliseum tersebut. Seterusnya berkenaan kemasukan barangan ke dalam stadium. Kemasukan objek seperti botol, tin dan benda-benda tajam perlu dipertimbangkan. Hadiah seperti bola baseball dan bat yang diberikan kepada penonton boleh dijadikan objek balingan kepada pemain. Perkara ini boleh mendatangkan kecederaan yang serius kepada pemain. Major League Baseball di Amerika Syarikat telah melakukan pemeriksaan dengan teliti sebelum penonton memasuki stadium. Hadiah berbentuk objek keras perlu diberikan sewaktu tamat permainan. Sebagai contoh, memberikan kupon hadiah yang perlu ditebus selepas tamat permainan ataupun waktu lain. Di Universiti Wisconsin pula, Presiden universiti itu telah menghentikan pelajar daripada membaling bateri, duit siling, cartridge dan lain-lain kepada pemain lawan. Jadi, beliau mengesyorkan pelajar menggunakan marshmallow yang juga telah mendatangkan masalah untuk kerja pembersihan. Dapat dikatakan bahawa sebarang objek yang dibawa ke dalam stadium oleh penonton itu sendiri mempunyai risiko yang tersendiri. Slide seterusnya, pengurusan orang ramai. Pengurusan orang ramai merupakan proses serta langkah proaktif yang perlu diambil oleh pihak dari pusat kemudahan atau fasiliti sebelum suasana berada di luar kawalan. Salah satu risiko terbesar yang harus dihadapi adalah apabila kawasan sekeliling menjadi tidak terkawal, seperti orang ramai mula berasak-asak dan berebut tempat, orang ramai menghampiri kawasan larangan, terlalu dekat dengan kawasan perlawanan atau pertandingan, provokasi di antara satu sama lain, pergaduhan sehingga menyebabkan kecederaan. Seterusnya, teori pergerakan orang ramai. Teori ini digunapakai untuk menguruskan pergerakan orang ramai sekiranya berlaku kekecohan yang terdiri daripada 3 ciri pergerakan asas. Pertama sekali, ketumpatan merujuk kepada jumlah orang dalam ruang fasiliti tersebut. Kedua, kelajuan, jarak yang dilalui untuk pergerakan orang dalam jangka masa tertentu. Ketiga, aliran, titik rujukan dalam masa tertentu. Formula ini merangkumi ciri-ciri penting bagi menentukan pergerakan orang ramai untuk meninggalkan ruang kemudahan atau fasiliti ini dalam jangka masa tertentu. Analisis pergerakan ini membantu pihak fasiliti dalam mengawal pergerakan orang ramai dengan lebih baik. Untuk pergerakan keluar dan masuk, langkah-langkah khusus perlu ditetapkan demi menjaga keselamatan orang ramai dan salah satunya adalah dengan mengawal pergerakan keluar masuk dari pusat kemudahan tersebut secara sistematik. Pergerakan masuk boleh dikawal dengan adanya kemudahan seperti lokasi pemeriksaan, kaunter pengambilan tiket, pintu masuk berlainan yang boleh diakses oleh OKU, VIP, pihak media dan orang ramai. Manakala pergerakan keluar juga perlu dikawal seperti mana pintu masuk supaya orang ramai tidak meluru keluar dari pusat kemudahan setelah selesai menonton perlawanan atau pertandingan tersebut. Pihak pengurusan termasuk pengurus, kru-kru acara dan pengawal keselamatan perlu sedia sekurang-kurangnya 15-20 minit sebelum acara tamat di lokasi-lokasi tertentu bagi mengawal pergerakan keluar orang ramai. Untuk proses pengosongan fasiliti akan dilaksanakan apabila berlakunya insiden-insiden di luar jangkaan seperti kemalangan, kebakaran dan sebagainya. Proses pengosongan fasiliti merangkumi 2 komponen utama. Yang pertama, masa kelewatan hingga awal permulaan evakuasi. Kedua, masa yang diperlukan bagi pergerakan ke tempat yang jauh dari bahaya. Pihak pengurusan ini kebiasaannya menghadapi tingkah laku atau tindakan dari orang ramai, mengabaikan arahan daripada pihak pengurusan dan bertindak sendiri, tidak mengendahkan isyarat atau amaran awal iaitu siren, simbol atau pengumuman,
tidak menggunakan laluan kecemasan yang disediakan, akhir sekali masalah komunikasi di antara satu sama lain. Pendidikan kepada penyokong fanatik merupakan salah satu langkah utama dalam pengurusan orang ramai. Kaki tangan keselamatan terlatih dan lengkap mempunyai nilai yang sangat sedikit jika para penyokong tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas dengan mengikuti segala arahan serta langkah yang telah ditetapkan oleh sesebuah fasiliti atau pusat kemudahan. Langkah-langkah keselamatan juga merangkumi pendidikan kepada penyokong fanatik yang sering menimbulkan kekacauan di pusat kemudahan ataupun fasiliti. Pendidikan ini merangkumi pencegahan jenayah serta langkah keselamatan umum. Contohnya, Majlis Pencegahan Jenayah Negara telah menghasilkan dan mengedarkan lebih daripada 50,000 risalah dan poster mengenai pencegahan jenayah dan prosedur keselamatan umum kepada para pelawat dan juga atlet semasa Olimpik musim panas pada tahun 1996. Ini adalah salah satu cara yang lebih efektif untuk dilaksanakan sebelum acara itu berlangsung. Para penyokong fanatik kadang-kala bertindak agresif yang mana tingkah laku mereka boleh menyebabkan perilaku jenayah dan selalunya kelakon yang tidak dapat diterima ini secara berterusan dapat memaksa pasukan ataupun program yang dijalankan untuk berhenti daripada dioperasi. Seterusnya, polisi atau dasar alkohol. Acara sukan adalah unik kerana kemasukan alkohol ke dalam acara tersebut dapat menjana pendapatan yang besar dan memberi risiko yang amat tinggi kepada sesebuah fasiliti atau pusat kemudahan. Teknik pengurusan alkohol yang berkesan merangkumi mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan alkohol untuk sukan tertentu, memastikan pematuhan dengan semua had umur dan undang-undang untuk mencegah penjual alkohol bawah umur, membangun dan mempromosikan program pendidikan dengan input daripada kaki tangan, peminat dan pihak berkuasa tempatan berkaitan alkohol, dan yang terakhir mengehadkan pembelian dua minuman beralkohol setiap orang pada waktu pembelian yang tertentu. Pengurusan krisis. Definisi krisis adalah kejadian yang mengancam manusia, aset ketara dan aset tidak ketara. Setiap pengurusan fasiliti perlu mengetahui bagaimana untuk menangani krisis yang dihadapi. Mengetahui langkah menangani krisis merupakan perkara asas dalam menguruskan sebarang krisis yang berlaku. Pengurusan ini adalah merujuk kepada bagaimana sesebuah fasiliti itu akan kembali normal secepat mungkin setelah berlakunya krisis. Sejak 9 hari bulan 11, keperluan keselamatan termasuk kos semakin meningkat di semua pusat sukan yang terbesar. Pengurusan krisis bukan hanya fokus kepada serangan yang berlaku, tetapi pada kegiatan lain yang boleh menyebabkan kerosakan atau apa-apa yang berpotensi berpunca kepada krisis itu berlaku. Sebelum kita pergi kepada perancangan krisis, kita perlu mengenali dua jenis krisis yang wujud. Yang pertama, krisis buatan manusia. Krisis buatan manusia seperti serangan, keganasan, sabotaj dan lain-lain. Yang kedua, krisis semula jadi. Krisis semula jadi ini biasanya berlaku disebabkan bencana alam seperti puting beliung, taufan, banjir, kilat, gempa bumi dan lain-lain. Langkah pertama dalam pengurusan krisis adalah dengan membina pasukan. Peranan pasukan pengurusan krisis adalah untuk mengkaji dan menilai segala kemungkinan ancaman yang bakal berlaku. Pihak fasiliti perlu mengembangkan rancangan tindak khusus melalui menentukan peranan setiap jabatan, menyediakan jadual latihan dan juga mengamalkan budaya yang proaktif. Selain itu, pihak fasiliti perlu merancang pelan krisis yang menitik beratkan kecemasan medikal. Salah satu kecemasan yang sering berlaku di hampir semua fasiliti adalah serangan jantung. Jadi pihak fasiliti atau pusat kemudahan harus bersiap sedia untuk menangani krisis tersebut. Persoalannya, bagaimanakah cara yang boleh diambil oleh pihak pengurusan untuk menangani masalah ini? Yang pertama, memastikan pekerja memahami pelan perancangan krisis yang telah ditetapkan. Melatih pekerja untuk menangani hal-hal kecemasan dengan tepat dan betul.
menghantar pekerja ke mana-mana latihan perubatan kecemasan sebagai langkah pendedahan awal. Dan seterusnya, yang terakhir, melatih pekerja menggunakan peralatan kecemasan seperti AEIS. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini dengan rancangan tindakan kecemasan dalam pengurusan krisis. International Association of Assembly Managers (IAAM) telah menubuhkan pusat pengajian pengurusan tempat dengan menghasilkan panduan keselamatan iaitu Safety and Security Protocol. Panduan perancangan latihan yang disediakan ini bersesuaian untuk fasiliti seperti arena, stadium dan amphitheater. Terdapat 7 langkah yang boleh dilakukan dalam rancangan tindakan kecemasan bermula dari memilih pasukan sehingga mencari pembiayaan. Seterusnya, mari kita lihat langkah-langkah dalam rancangan tindakan kecemasan satu persatu. Yang pertama, pengurusan perlu memilih pasukan yang boleh menangani keadaan kecemasan yang terdiri daripada pekerja, pengawal dan sebagainya. Yang kedua pula, mereka perlu mengenal pasti komponen-komponen rancangan yang terbahagi kepada perundangan, manusia, bangunan dan perniagaan. Langkah ketiga, mengadakan latihan bersama pekerja untuk menguji tindakan mereka apabila berada dalam situasi kecemasan. Langkah keempat pula, menguji kebarangkalian kesan kecemasan yang berlaku terhadap perniagaan untuk memastikan perniagaan terus beroperasi. Langkah kelima, menganalisis langkah-langkah menangani kecemasan secara kritikal seperti pengesanan awal risiko, sistem kawalan dan lain-lain. Sebelum ke langkah terakhir, pengurusan dan pihak pasukan kecemasan perlu melakukan dokumentasi dengan mempersiapkan dokumen fasiliti seperti kontrak, rekod operasi, catatan perakanan dan lain-lain. Dan akhir sekali, pihak pengurusan perlu mempunyai pembiayaan untuk memulihkan fasiliti selepas berlaku kecemasan kerana fasiliti memerlukan dana yang mencukupi untuk beroperasi semula. Terdapat beberapa elemen penting dalam rancangan tindakan kecemasan yang perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan. Antaranya ialah kekuatan kecemasan untuk sistem pencahayaan dan PA sistem, pengedaran rancangan keselamatan kepada semua pekerja, keupayaan menghubungi ahli ERMT iaitu Emergency Response Management Team pada setiap jam, peralatan pemadam api yang betul seperti alat pemadam api mestilah berfungsi sepenuhnya, papan tanda yang betul bagi memudahkan pergerakan ketika kecemasan berlaku, pintu dan koridor yang mencukupi untuk masuk dan keluar, mesej evakuasi yang disediakan dan direkodkan, keupayaan untuk merakam panggilan telefon ketika ancaman berlaku, sistem PA perlulah berfungsi di dalam dan di luar fasiliti. Dan yang terakhir sekali, mempunyai telefon bimbit untuk berkomunikasi dengan pekerja lain dan ahli ERMT. Seterusnya ialah pengurusan kesinambungan. Pengurusan ini juga boleh dilakukan ketika kecemasan berlaku dan ia adalah antara salah satu langkah yang boleh diambil dalam pengurusan krisis. Pengurusan kesinambungan memfokuskan kepada bagaimana sesebuah fasiliti mengekalkan perniagaan mereka untuk terus beroperasi walaupun berlaku bencana. Pengurusan fasiliti perlulah menjalani hubungan dengan fasiliti lain atau tempat lain agar fasiliti tersebut dapat membantu kesinambungan jika berlaku kecemasan. Sebagai contoh, jika bumbung di Stadium A rosak namun pelanggan telah menempah padang, maka pengurusan Stadium A perlulah menghubungi pengurusan Stadium B untuk menukar acara pelanggan ke Stadium B. Hal ini kerana jika berlaku kecemasan, pengurusan boleh menghubungi fasiliti lain untuk menukar acara di sana. Berikut adalah elemen yang wujud dalam proses pengurusan kesinambungan, antaranya ialah pengurusan risiko, pemulihan bencana, pengurusan rantaian bekalan, pengurusan kesihatan dan keselamatan, pengurusan pengetahuan, pengurusan kecemasan, protokol keselamatan dan komunikasi dan akhir sekali ialah hubungan masyarakat. Secara kesimpulannya, keselamatan adalah elemen terpenting untuk semua jenis kemudahan yang disediakan oleh sesebuah fasiliti. Justru itu, pihak pengurusan perlu memberi perhatian sepenuhnya kepada perkara ini. Pihak pengurusan perlu melakukan perancangan pengurusan keselamatan supaya dapat menganalisis sejauh mana risiko sesuatu insiden itu berlaku dan langkah segera boleh diambil oleh pihak pengurusan fasiliti. Hal ini kerana melalui perancangan keselamatan yang sesuai, kebanyakan kemudahan berada dalam keadaan selamat dan dapat mengelakkan daripada insiden teruk berlaku. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.